Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmah. Allahumma iftah alaina abwaaba rizq. Allahumma iftah alaina abwaaba maghfirah. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisaina yafqahu qaulana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita akan kesempatan-kesempatan, dan Allah menjauhikan daripada kita akan segala kesempitan-kesempitan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Janganlah kita tuan-tuan berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuh hati dan raga kita, dengan sepenuh-penuh kejiwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Rabb yang Allah mana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Muslimin dan muslimat, ingatlah akan janji kita, akan tujuan kita, akan misi kita. Kita dijadikan, diciptakan manusia dan jin itu adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kita muslimin dan muslimat walau di mana kita berada. Tidak kira kita berada di tempat kerja, tidak kira kita berada di sekolah-sekolah, tak kira kita berada di padang permainan, tidak kira kita berada di mana-mana sahaja. Lagi-lagilah kita ni muslimin dan muslimat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar baginda yang teragung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini kan kita yang lagi hina, atau ini kan kita yang lagi kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan takwa kita, amalan soleh dan solehah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sepenuh-penuh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita beribadah hari ini kita akan mati pada hari esok, kan? Kita beribadah hari ini seolah-olah kita ni nak mati besok ni, tuan-tuan. Nabi cakap, ya, bermaksud apa? Kita bertakwa, kita beribadah kepada Allah dengan sepenuh-penuh ibadah kita, dengan sepenuh kesungguhan, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Muslimat, apa khabar? Baik, ya. Dah tak nampak dah pakai mask, kan? Alhamdulillah, ya. Ada mask warna pink, warna biru, kan? Ada yang warna hitam pun ada, kan? Alhamdulillah. Sama-sama kita menjaga, ya. Kita menjaga kebersihan, menjaga akan penyakit-penyakit ini, insya-Allah. Tuan Imam, apa khabar? Pengurusi Bilal, ya, ahli jawatankuasa surau Al-Hasanah, Kampung Tambak Bugis, Melaka. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, bersyukur kita hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berada di sini, alhamdulillah, ya, sempena PKBB ni, kan, ramai duk rumah, kan. Marilah kita sama-sama mendengar sikit kuliah, kan, dengar tazkirah, kan. Daripada kat rumah kita tengok game, kan, kita main game, kan. Boleh main, tak masalah. Lepas ni mainlah kejap, kan. Seperti solat, datang rumah Allah, jangan lupa, ya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terima kasih. Oh, ada air. Alhamdulillah. Fresh orange tak ada? Minta maaf, gurau saja. Minta fresh orange pula. Air tak cukup, tak bersyukur saya ni. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Pada minggu yang lepas kita telah membahaskan tentang adab-adab pembaca Al-Quran. InsyaAllah dah sampai yang terakhir, perenggan yang terakhir, sewajarnya pembaca Al-Quran. Ya, adik-adik yang ramai kat sini, kan, ustaz nak kita nak tegur di saya dan di tuan-tuan semua. Kita ni dekatkanlah kita ni, tuan-tuan, dengan Al-Quran. Ya, macam mana anak-anak kita dekat dengan handphone, macam itulah kita juga ni, tuan-tuan, dekat dengan Al-Quran, kan. Bukan katalah bukan saya kata handphone tu tidak baik, tidak. Bukan kata saya jealous dengan handphone yang mahal tuan-tuan ada, tidak. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ni ada masa untuk handphone kita, kan, kenapa kita tak ada masa untuk Al-Quran? Soalan saya kepada tuan-tuan, jangan jawab hari ni, jawab dalam hati tuan-tuan. Bila kali terakhir tuan-tuan membaca Al-Quran? Bila anak-anak kita, anak-anak yang ada depan saya ini, muslimin dan muslimat, banin wal banat, banin ni anak pelajar lelaki, banat pelajar perempuan, muslimin muslim lelaki, muslimat muslimat perempuan, bila kali terakhir tuan-tuan kita membuka lembaran helaian Al-Quran? Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, iqra'ul Quran, Nabi cakap, bacalah Quran ni, tuan-tuan, fa inna, kerana Al-Quran itu akan datang pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafa'atun li ashabi, kan. Handphone, game, semua tak boleh memberi syafaat kepada kita. Akan tetapi ada satu yang boleh memberi syafaat kepada kita, Al-Quran. Syafa'atun li ashabi, akan memberi syafaat kepada orang yang selalu berdamping dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mengidam-idamkan mendapatkan syafaat Al-Quran nanti. Kita bacalah Quran ni, tuan-tuan. Tak lama pun, tuan-tuan, semalam, tak, saya 2 hari lepas
seorang orang tua perempuan. Kalau tuan-tuan tengok video yang diberikan pada saya tu dekat Perak kan, umur perempuan tu 76 tahun. Satu hari khatam juzuk 30 habis. Satu hari khatam, bacalah 30 juzuk satu hari. Allahu Akbar. Macam mana nak dapat? Kan? Solat subuh dia baca 8 juzuk. Lepas solat subuh, satu juzuk katakan dalam 30 minit, 40 minit kan. 8 juzuk baru 2 jam lebih. Lepas zuhur dia khatam lagi 8 juzuk. 8 16, lepas asar 8, lepas maghrib 8 nambah 24, lepas isyak dia khatam 30 juzuk. Allahu Akbar. Kan ada orang boleh khatam Quran 3 hari 30 juzuk. Bermaksud satu hari 10 juzuk. Macam mana dapat 10 juzuk? Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isyak 2. Kan? Mudah tak baca Quran? Mudah kalau kita mudahkan Al-Quran kepada kita. Nak 1000 daya, man jadda wajadda wa man zara'a hasada. Siapa nak berusaha, Allah akan bantu dia, Allah akan berikan kepada dia. Siapa tak naklah dia. Kan? Macam kita lah tuan-tuan, anak kita ni kalau besok nak SPM ni, kita kelang kabut kan, bagi dia kan tuition dan sebagainya kan. Alangkah baiknya diselitkan dengan solat hajat, dengan bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu melembutkan hati dan menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin kan, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ni tuan-tuan ada banyak masa untuk hari dunia kita, kenapa kita tidak ada masa untuk hari akhirat kita? Lagi-lagi anak-anak muda kita ni tuan-tuan yang ramai pada hari ini, alhamdulillah. Terima kasih sebab datang. Saya seronok budak-budak ni datang sebenarnya tuan-tuan. Kita biasa ngajar budak-budak kan, seronok bila budak-budak ni datang. Tak adalah saya nampak lepak main basikal lajak dekat taman tu. Kan? Tak adalah dulu. Nasib baik PKBB ni tu alhamdulillah ada 1000 rahmat sebenarnya. Kalau tidak anak muda kita main basikal lajak kat depan tu kan. Kadang-kadang melepak kat kedai tu dekat taman tu main sisi kat sisi kan. Pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, lepak kedai mamak. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak mereka isap vape, isap okok, kita tak tahu. Kan? Allahu Akbar. Inilah remaja kita ni, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Inilah warisan tulang belakang negara kita ni akan datang. Tulang belakang agama kita ni akan datang, muslimin dan muslimat. Kalau kita tidak bentuk daripada hari ini, kalau kita tidak tanamkan dalam diri mereka akan Al-Quran, Allahu Akbar, bagaimana mungkin mereka ingin membantu kita di padang di alam kubur nanti ni tuan-tuan? Bagaimana mereka ingin mengimamkan solat jenazah ibu dan bapa mereka? Bagaimana mereka nak khatamkan 30 juzuk untuk mak ayah mereka? Bagaimana mereka nak bantu kita baca Yasin waktu kita dah jadi jenazah nanti ni tuan-tuan? Waktu kita dah tak ada nyawa di atas muka bumi Allah ini, adakah kita mengharapkan bantuan orang-orang lain? Adakah kita mengharapkan bantuan orang-orang luar selain daripada anak-anak kita yang lebih afdal membacakan, menjadi imam untuk jenazah ibu dan ayah mereka? Kalau kita tidak tanamkan kepada mereka akan nilai fardu ain, nilai-nilai bacaan Al-Quran, nilai-nilai agama, Allahu Akbar, kita tidak tahu ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sewajarnya, muka surat 82 kitab Manhaj Hidup Orang Beriman, sewajarnya pembaca Al-Quran mengetahui yang beliau sendiri yang ditujukan oleh Al-Quran, oleh ayat Al-Quran yang dibacanya, dan begitu juga dengan ancaman yang terdapat di dalamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ni tuan-tuan, Allah turunkan kepada kita ada dua. Satu basyirah ni apa? Berita gembira. Kan? Ada nama adik Bashir tak kat sini? Anak-anak ada nama Bashir tak? Ada? Bashir tak ada. Bashirah ada tak muslimat? Ada tak nama anak Bashirah? Tak ada. Nama jiran Bashirah ada? Tak ada. Nama orang kampung Tamak Bugis Bashirah ada? Tak ada. Nanti dapat anak letak nama Bashirah. Tak ada. Bashirah ni berita gembira ni tuan-tuan. Bashirah. Kalau perempuan, Nurul Bashirah. Cahaya berita gembira. Kan sedap tu nama. Kan? Ini letak nama anak-anak panjang-panjang. Putri Nur Kalisha, Katrina, Saif apa semua, binti Abu.
Kan? Binti Ali kan. Nama ayah punya lebih pendek, binti Abu Bakar. Nama anak Western, nama bapa Jawa. Kan? Nama anak KL kan. Nama ayah Abu Bakar contohnya lah kan. Kan nama biasalah kan. Kita sekarang viral kan, nama anak-anak kita ni kan, apa Nurul, Puteri kan, semua baguslah nama elok-elok kan, tapi bagi ada makna lah. Jangan letak nama anak tak ada nama, tak ada maksud kan. Sedangkan hadis Nabi kata apa? Sebaik-baik nama untuk lelaki itu Ahmad ataupun Muhammad kan, ataupun asmaul husna Allah lah kan, Abdul Rahman kan, Abdul apa, nama-nama elok-elok ya, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, Bashir ni berita gembira. Maksudnya apa? Allah nak sampaikan kepada kita melalui Al-Quran dengan berita gembira. Berita gembira ni apa tuan-tuan? Suruh kita sabar kan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Allah berikan kita hari ni kan tuan-tuan, ujian COVID-19 ni kan, coronavirus ni kan. Allah nak uji kita ni tuan-tuan. Allah nak berita gembiranya apa? Allah suruh kita sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Ini Allah kata dalam suratul Baqarah fi juz' awal, muka surat yang belakangan, ayat baris yang ke-5 sebelum terakhir, baris bawah. Muka surat saya lupa Ustaz apa. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah suruh kita apa? Minta dengan Allah dengan doa, dengan sabar dan bersolat. Hari ini coronavirus ini makin banyak virus kita. Hari ini Melaka, Malaysia banyak kes coronavirus. Sebab apa? Sebab makin banyak hiburan, makin banyak maksiat dilakukan, makin banyak konsert kan? Banyak sangat. Patutnya kita ni hari ni kita dah stop dah semua konsert, semua hiburan-hiburan ni kan. Kita fokus kepada wasta'inu bisabri wassalah. Kita nak hentikan coronavirus, tapi itu konsert, muzik kan. Ini lepas ni anugerah berita harian kan. Lepas ni besok lusa Gegar Vaganza pula. Ayat jangan lupa tuan-tuan, pukul 9 malam kan. Lepas tu konsert pula, nyanyi-nyanyian. Makin banyak coronavirus kepada kita. Sebab apa? Makin banyaknya hiburan yang kita tontonkan kepada masyarakat kan. Kita banyak sangat hiburan, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah kata wasta'inu bis sabri was salah, minta dengan Allah dengan sabar dan solat. Allah suruh kita solat tuan-tuan. Berapa ramai antara kita yang tak buat solat hajat? Berapa ramai antara kita yang tak bangun malam minta dengan Allah waktu qiyamul lail? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surah Muzammil juzuk yang ke-29, muka surat yang belaki, ayat pertama sampai ayat ke-5, yang belaki 1 sampai 5 kan. Kita tak baca Al-Quran. Kita banyak sangat hiburan-hiburan. Anak-anak kita makin duduk, minta maaf cakap tuan-tuan, saya pun ada anak-anak murid-murid saya yang kat rumah kan, parent call, ustaz nak hantar balik madrasah lah ustaz. Sebab apa? Main game kan. Itu budak tahfiz kan, main game. Solat subuh pukul 7 pagi kan. Kita kat madrasah 4.30 ke 5 pagi dah kejutkan budak-budak ni kan. Solat berjemaah dekat rumah, kita minta tolong mak ayah lah kan. Kenapa mak ayah tak boleh jaga anak-anak? Dekat madrasah kita boleh kejutkan 4.30 pagi, pukul 5.30 pagi boleh baca Quran. Kenapa dekat rumah tak boleh? Inilah muslimin dan muslimat rahimakumullah kan. Sampai hari ni nak 5-6 orang kau nak hantar balik lah ustaz. PKBB ni tuan macam mana? Tak apalah ustaz, senyap hantar je lah kan. Senyap hantar. Tapi kita boleh tuan-tuan, madrasah boleh buka, ada surat jaim dengan jakim. Madrasah dikecualikan daripada PKBB, tapi dengan syarat kena ikut SOP lah. Sebab tu ada madrasah kami boleh buka, tak ada masalah. Tapi sebahagian besar dah balik. Yang mana rindu kat mak ayah tu balik lah kan. Dah 3 bulan tak balik kan. Muslimin nak cerita apa ni tuan-tuan? Cerita pasal
pasal berdoa kepada Allah. Kan? Dia kata apa? Begitu juga dengan ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah dah ancam kita dengan nerakanya. Wasiqal ladzina taqau ila jahannam zumara. Tadi Allah ayat di atas wasiqal ladzi nattaqau ila jannata zumara, ini ila jahannam zumara. Macam-macam Allah ceritakan kepada kita. Banyak kisah-kisah pengajaran Allah ceritakan kepada kita, tapi kita tak afala yatadabbarun, kita tak tahu, kita tak faham. Kan? Sebab apa? Awak kembar dua? Bukan? Macam kembar, sorry. Macam kembar. Tengok dia macam ni abang, ni abang kan? Ni abang. Ni adik, tu abang. Oh, abang, ni adik, tu abang. Oh, nampak macam ni abang, tu adik. Adik lebih handsome sikit daripada abang. abang dia. Tu ayah dia. Ayah lebih handsome. Ayah lebih handsome daripada anak. Ayah nampak macam muda, macam adik-beradik. Kan? Allah. Allah. Sorry, gurau sikit. Sampai mana tadi? Aku dah lupa engkau ni. Kan? Allah cerita apa tadi? Nak bagi kita kisah-kisah gembira kepada kita, kisah-kisah yang tak gembira kepada kita. Banyak dah kisah-kisah Allah ceritakan dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bawa sikit kisah orang barat. Tuan-tuan, cerita Spiderman tuan-tuan tengok tak? Tengok tak Spiderman? Takkan tak tengok. Spiderman tak tahu yang laba-laba. Tengok cerita Batman tak? Batman Forever, Batman 1, Batman 2, Batman Forever. Tengok kan? Tengok cerita Ant-Man tak? Yang lelaki semut tu, jadi tekan jam dia jadi besar tu. Yang belakang tak tahu. Habis yang budak-budak ni 3 orang tak tahu. Habis awak baca Quran setiap hari kat rumah. Allah, gurau-gurau saja kan. Tengok tak cerita apa lagi? Ular, anaconda, venom dan sebagainya. Tuan-tuan, tengok orang barat kaji Quran, tuan-tuan. Tengok tak cerita bagaimana kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq ketika mana minal Makkahil Mukarramah ila Madinati Munawwarah, di pertengahan dia berhenti kat gua Thur. Labah-labah buat sarang, kelawar semua buat sarang, semua buat sebab apa? Nak menjauhkan kita, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, daripada kaum musyrikin. Tengok mereka kaji, buat cerita Spiderman selamatkan orang. Kita orang Melayu cerita apa? Cicak man. Cicak man, tuan-tuan. Cicak itulah yang panggil orang musyrikin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita buat cicak man. Saya tak nak salahkan siapa lah, kan? Ini nak ceritakan kepada kita ni, tuan-tuan. Orang barat ni dia kaji Quran. Orang barat ni dia mengkaji kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita burung, kisah burung. Dulu ada satu kisah cerita apa saya lupa. Itu kisah burung ababil, tentera Abraha. Kan? Raja Abraha ingin menyerang kota Mekah dan sebagainya. Kan? Orang-orang barat boleh mengkaji Al-Quran. Seorang profesor saya dekat universiti dulu, Universiti Malaya tu, nama Dr. Gan. Dia ada diploma in syariah. Orang Cina ada diploma in syariah. Nampak? Kan? Sebab apa? Mereka mengkaji Al-Quran. Nak tahu sedikit pasal Al-Quran. Kita ni tuan-tuan berada dalam satu comfort zone. Zone yang selesa sangat kita ini. Pun Allah bagi ujian kepada kita, kita mula gelabah. Kita mula tekan button panic buying. Kan? Panik apa lagi? Semua kita panik. Kerajaan baru mau PKP je, PKPP je. Tengok Tesco, Aeon, Family Store, dah ramai orang kita beratur panic buying. Kan? Sampai macam besok dah tak ada beras lagi kat dunia ni. Kan? Kita kelang kabut, tapi kita tak solat. Kenapa panic buying boleh buat dekat pasar raya? Kenapa panic solat tak buat dekat surau, dekat masjid dan sebagainya? Hari ini kita lebih ke arah keduniaan. Kan? Panic buyingnya semua pergi ke pasar raya, beli macam-macam. Sampai satu troli tu sampai macam-macam, beras 10 kampit, kan, air dan sebagainya. Tapi surau, masjid kosong.
Allahu Akbar. Inilah muslimin, ini yang Nabi kata alamatu sughra kiamat. Di antara alamat-alamat kecil hari kiamat itu adalah surau masjid dibina besar, gah, cantik, berpuluh-puluh ribu, berpuluh ratus ribu, berjuta harganya, tapi tidak ada jemaah yang datang. Ini yang Nabi kata 1442 Hijrah yang lalu, hari ini dah berlaku. Allahu Akbar. Inilah di antara alamat-alamat kecil hari kiamat. Yang kedua, alamat kecilnya apa? Ibu melahirkan tuan dia. Bukan Tuhan, tuan, bos dia. Apakah maksud hadis ini? Ulama menafsirkan, ibu melahirkan tuan, maksud lahirkan anak, tetapi anak yang banyak memberi arahan kepada ibu dan bapa dia. Nak tu, nak ni, dibelikan, dimanjakan sebagainya. Inilah dikatakan ibu melahirkan tuan. Kan? Tengok hari ni anak-anak kita, remaja kita. Allah, saya tak cakap pada tuan-tuan, mungkin orang lain, mungkin diri saya dan sebagainya. Allah, inilah yang Nabi kata muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab apa kita tak kaji? Sebab apa kita tak datang ke surau, kita tak belajar? Sebab apa kita lebih memberikan akan keduniaan, memberikan apa yang diminta. Kan? Bila kita suruh baca Quran, tak sampai 5 minit, aduh ustaz, dah lah ustaz, berhentilah kejap, rehatlah ustaz, tengok baca Quran. Tak sampai 10 minit, cuba tuan-tuan suruh anak-anak tuan-tuan kat rumah, adik mai sini, lepas maghrib mai ayat tasmih surah juz ammah, kan, daripada pukul 7.30 sampai pukul 10 malam. Aduh ya, lamanya. Lama. Sebab apa? Dia rasa macam tak biasa, bosan dan sebagainya. Cuba bagi, Nadik, ayah bagi handphone, jom kita lawan MLM, lawan ML, Mobile Legend dari pukul 6 petang sampai 6 pagi besok. Okey ya, jom. Nampak? Sebab apa? Dia dah dibiasa dengan main game dan sebagainya. Lama-lama otak dia ingat game. Lama-lama ayat Quran nak install dah susah. Ini yang Allah kata basyirau wa nazira. Allah memberi berita gembira. Sebab apa? Kita sabar dan kita solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sebab itu tuan-tuan, Allah kata apa? Wa innaha lakabiratun. Solat itu benda berat tuan-tuan. Wa innaha, dan innaha, sesungguhnya solat, wa innaha kembali pada solat tadi, lakabiratun. Kabir ni berat. Kabir ni berat. Bahasa Arab kabir ni berat, susah. Sebab itu benda paling susah solat. Kan? Sebab tu Nabi ajar anak-anak kita semua ni tuan-tuan, ajar solat ketika umur 7 tahun sampai 9 tahun tak solat, rotankan dia. Kan? Sebab tak solat, as-salatu imanuddin, solat itu tiang agama kita ni tuan-tuan. Kan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab apa banyaknya maksiat berlaku, sebab apa banyaknya dosa berlaku, sebab apa banyaknya azab Allah diturunkan, sebab satu je punca, tidak solat. Itu saja. Itu je punca coronavirus banyak ni tuan-tuan, tak solat. Itu je punca, tak solat. Kan? Tak solat, subuh tak solat. Tengok, cuba kita kejutkan anak kita bangun subuh. Bukan anak kita kejut suami kita pun lihat nak bangun. Saya pun kadang-kadang lihat nak bangun tuan-tuan subuh. Sebab apa? Kita payah nak bangun pagi, sebab tak biasa kadang-kadang. Kan? Cuba tanya pada diri kita, soalan saya yang kedua, bila kali terakhir kita berqiyamul lail? Bila kali terakhir kita solat malam? Kan? Kita solat malam, qiyamul lail. Tuan-tuan, qiyamul lail ni tuan-tuan, orang-orang yang adik-adik kan, kalau tahun depan nak ambil SPM dan nak ambil exam degree ke master dan sebagainya tuan-tuan, nak berjaya ni tuan-tuan, bangun qiyamul lail. Waktu tu waktu paling Allah suka ni tuan-tuan. Qiyamul lail ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangun sepertiga malam atau sedikit waktu daripadanya. Sebab itu kita masa kat universiti dulu tuan-tuan, kita satu gang fakulti ni solat malam dengan study waktu malam. Waktu malam tu sebelum subuh lah, 2 jam sebelum subuh. Paper exam pukul 8 pagi, kita pukul 3 pagi, 4 pagi dah bangun, buat murajaah, buat murajaah, ulang kaji pelajaran. Kan? Waktu tu ada adik, cuba adik bangun. Jangan main game, tak jadi. Kan? Cuba kita solat tuan-tuan. Solat
Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Nak berjaya, ya, adik pergi tuition, ya, adik pergi sekolah, bagus. Tak ada, itu cara nak berjaya. Tapi secara kesimpulannya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah berusaha kan tuan-tuan, kita bertawakal dengan cara apa? Kita berdoa, kan? Kita buat solat hajat, kan? Jangan tunggu besok SPM baru nak buat solat hajat. Jangan tunggu besok exam hari ni baru nak solat hajat. Patut daripada awal tahun kita dah buat solat hajat, insya-Allah. Kan? Insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab tu Allah kata tuan-tuan, wa innaha lakabiratun. Solat tu berat tuan-tuan, berat. Kan? Anak-anak kita, anak-anak saya dan sebagainya, berat solat ni tuan-tuan, berat. Kan? Berat. Antara solat dengan main game. Baik anak kita main game, antara solat dengan main bola dekat padang. Baik kita pergi main bola seronok. Sebab solat ni Allah dah kata berat. Wa innaha lakabiratun. Berat. Tapi Allah kata apa? Illa. Ini ayat paling penting, jangan salah faham tuan-tuan. Illa, kecuali alal khashi'in, kepada orang yang rasa khusyuk solat. Orang yang rasa kalau dia tak solat sunat, dia tak solat fardu, dia rasa ya Allah, hidup dia tak cukup ni tuan-tuan. Hidup dia rasa tak berkah. Kalau tak pergi solat berjemaah, kalau tak pergi surau, rasa ya Allah, aku setiap hari pergi solat jemaah, tiba-tiba hari ni tak boleh solat, tak jadi ni, kena pergi solat berjemaah. Nampak? Hari ni tak boleh solat Jumaat, tak boleh, aku kena pergi juga solat Jumaat. Nampak? Hati dia terpaut dengan masjid. Ini yang orang-orang yang bersama Rasulullah ni, wallazina ma'hum asyidda. Orang-orang yang bersama Rasulullah ni, mereka ni keras, kan? Ala kufar, kepada orang kafir dan sebagainya, kan? Dia rasa ya Allah, kalau tak datang majlis ilmu hari ni ya Allah, rasa macam tak khusyuk lah, tak dengar kuliah maghrib, rasa macam tak cukup lah hidup dia. Kan? Rasa macam kalau kita rasa surau tu bosan, kalau kita rasa pergi masjid tu bosan, maknanya qalbun maridun. Hati kita ada sakit tuan-tuan, kan? Lebih baik sakit daripada qalbun mayyit, daripada hati yang mati. Hati mati ni tuan-tuan, dibacakan ayat Quran, pergi apa semua dah tak jalan dah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran bukanlah semata-mata untuk dijadikan sebagai pembuka selera, tetapi untuk dijadikan sebagai bahan pengiktibaran, iktibar. Nampak tak? Allah cerita kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah Qarun, kisah kaum musyrikin yang Allah bagi bala kepada mereka sebab tidak beriman kepada Allah. Kan? Untuk kita apa tuan-tuan? Jadikan pengajaran supaya kita tak jadi macam mereka. Wa qalatil yahud walan tarda ankal yahudu laisatin nasara hatta tattabi'a millatahum. Suratul Baqarah juzuk awal, muka surat yang belah kiri, belah sini, belah kiri, ayat atas sekali, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan tahu tak kenapa anak-anak kita selalu main game? Tuan-tuan tahu tak satu rahsia kenapa anak-anak kita ni suka membuka aurat? Tuan-tuan tahu tak satu rahsia kenapa anak-anak kita ni kadang-kadang mereka ni lalai dengan dunia? Sebab Allah dah cakap dah tuan-tuan, walan tarda ankal yahud wan nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan redha orang Islam selagi mana kita orang Islam tak ikut cara mereka. Nampak? Sampaikan cara berpakaian pun mereka nak kita ikut orang Yahudi. Sampaikan kita apa? Kita macam-macam. Gaya kita pakaian, gaya kita berkomunikasi, apa saja. Kan? Sebab itu tuan-tuan, hari ini banyak apa? Banyak games. Banyak apps-apps yang mengganggu anak-anak kita, main TikTok. Kan? TikTok ni tuan-tuan, anak kita main buka aurat, main TikTok, dedahkan aurat dan sebagainya kan. Facebook, kalau digunakan jalan yang betul, alhamdulillah, terbaik medium dakwah. Tapi kalau salah guna, upload gambar perempuan yang tak pakai tudung,
upload gambar perempuan bercampur lelaki dan perempuan. Lelaki yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Kita upload dekat Facebook, satu dunia tengok gambar kita, aurat kita. Berdosa kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah rahsia kenapa orang-orang Yahudi tak suka kepada orang Islam. Mereka nak kita ikut cara mereka. Dia ada TikTok, kita buat TikTok. Mulalah menari-nari depan kamera tu seorang-seorang. Kan? Mula anak-anak kecil kita menari depan kamera. Kalau daripada kecil kita ajar menari, sampai besar lah jadi penarinya. Kan? Kalau daripada kecil tidak bendung, macam mana? Macam pepatah Melayu lah. Kalau daripada sehelai satu lidi tu kita boleh patahkan, ini kalau dah lama-lama dah tak boleh nak bentuk anak-anak kita. Kalau melentur buluh, biar daripada rebungnya. Kalau dah besar nanti dah keras, macam mana kita nak lenturkan anak-anak kita? Maka lahirlah golongan-golongan tanggang. Maka lahirlah golongan-golongan anak yang menderhaka kepada ibu dan bapanya. Jangan salahkan anak kita, muslimin dan muslimat. Kan? Siapa harus dipersalahkan? Tanya iman kita, tanya hati kita. Muslimin dan muslimat, oleh itu pembaca Al-Quran sewajarnya menyedari perkara tersebut. Anak-anak muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, marilah hari ini kita buka lembaran baru kan. Jadikan Al-Quran pertama sebagai peneman kita. Kan? Al-Quran itu sebagai peneman diri kita. Kan? Yang kedua, solat tuan-tuan. Jangan kata solat-solat yang lain, solat fardu ni tuan-tuan. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kan, banyak ni, kan, anak-anak kita biasakan mereka solat-solat fardu itu secara berjemaah. Kan? Kalau kita dekat rumah, si ayahnya jadi imam, anaknya azan dekat rumah, kan? Ataupun jangan ibu azan, perempuan tak boleh azan. Jangan pula isteri jadi imam, suami jadi makmum. Ini ayang imam lah, si abang je imam. Ayang imam lah ini. Okey, ayang imam lah ini. Dia pula imam perempuan. Dah jadi Aminah Wadud. Kenal tak Aminah Wadud? Seorang perempuan yang jadi imam. Kan? Yang cerita jalan syurga, jalan singkat ke neraka, apa tu yang Aaron Aziz lakon tu lah. Kan? Hari tu yang perempuan jadi imam dengan Datuk Jaludin Hasan tu kan. Tu. Kan? Itu kisah sebenar tu tuan-tuan. Apa nama tajuk cerita tu? Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Apalah cerita tu. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengoklah. Kan? Yang cerita Aaron Aziz kan berlakon, betul tak perempuan? Kan? Aaron Aziz berlakon dengan apa yang dikahwin dengan si anak Datuk Jaludin Hasan tu kan. Yang mak dia pimpin golongan perempuan, yang ayah dia pimpin golongan lelaki, yang mak dia ni jadi imam dekat markas dia. Kan? Jadi imam perempuan tuan-tuan. Yang belakang ni semua lelaki. Kan? Itu kisah sebenar Aminah Wadud. Tuan-tuan buka balik nanti Google, search Aminah Wadud. Dia seorang perempuan pertama sekarang zaman ini yang jadi imam untuk kaum lelaki. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pengajaran yang ketiga, selain daripada solat-solat fardu ni tuan-tuan, ajarkanlah kepada anak-anak kita akan kepentingan solat-solat sunat. Kan? Banyak solat sunat yang kita ada. Solat sunat wuduk ada, solat sunat qiyamul lail ada, solat sunat hajat ada, solat sunat tahiyatul masjid ada, solat sunat qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, hajat, tahajud, taubat. Banyak ni tuan-tuan. Kan? Banyak ajarkan anak kita solat-solat sunat. Tuan-tuan, sebab apa saya suruh ajar anak kita solat? Sebab nanti kita dah tua ni tuan-tuan, anak-anak kita inilah yang akan mengimamkan kita. Anak-anak kita inilah yang akan membacakan Al-Quran untuk kita. Kalau kita tidak ajarkan kepada anak kita tentang Al-Quran, bagaimana anak-anak kita nak membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Bagaimana hadis Nabi katakan 3 amalan yang tak akan putus lama-lamanya. Pertama, doa anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan akan orang tua dia. Allahu Akbar. Hari ini kita bergaduh tuan-tuan, kita suka mak ayah kita mati. Kan? Sebab apa? Nak rebut harta. Sebab apa? Nak rebut harta mak ayah yang banyak. Mak ayah businessman kan, sukalah mak ayah mati. Bilalah mak nak mati ni? Sebab nak cover insurans lah, apa bagai kan. Sebab kita ni tuan-tuan, tak didikan agama ni kalau tak ada Allahu Akbar. Seronok mak ayah meninggal dunia. Macam cerita 3 Abdul kan, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Yang bagusnya Abdul Wahab Piramli cerita dia nak jadi hero lah. Kan yang si abang-abang dia suka mak ayah dia mati. Siapa? Tuan Ismet Ulam Raja mati. Dia suka sebab harta luar negara, harta dalam negara, harta luar negeri, harta dalam negeri, harta dekat sana dekat sini banyak. Kan? Sebab dia nak rebut harta. Jadilah kita macam Abdul Wahab dan Abdul Wahib. Allah, yang suka bapak dia meninggal sebab nak bolut harta mak ayah dia. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi ajarkanlah kepada anak kita 2 benda ni tuan-tuan. Tarakatu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan pada kita ni tuan-tuan 2 perkara. Kalau kita ikut kepada 2 perkara ini, insya-Allah tuan-tuan, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kita, anak-anak kita tak akan sesat buat selama-lamanya. Apakah dia? Al-Quran dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat, hari ini kita risau anak-anak kita SPM tak dapat 10A1, tak risau anak kita tak dapat skor A dalam SPM, dalam subjek dia dan sebagainya. Tapi kita tak pernah risau anak-anak kita tak pandai membaca Al-Quran. Kita tak pernah risau hari ini anak kita tak pandai solat. Kita tak pernah risau hari ini anak-anak kita tak pandai mengaji Al-Quran. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya menyeru kepada tuan-tuan, saya merayu kepada tuan-tuan dan anak-anak yang berada di sini, dekatkanlah hati kita, diri kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kalamnya, iaitu Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat, insya-Allah apa yang kita dapat hari ini kita sama-sama beramal. Apa yang kita dapat hari ini sama-sama kita jadikan pengajaran dan tauladan. Bab kata Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, berdoalah, fad'uni astajib, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Banyakkan berdoa tuan-tuan. Lagi-lagi sekarang ni kita musim PKBB ni kan tuan-tuan. Ya Allah, takut kita ni tuan-tuan, kita takut kepada coronavirus tapi kita tak takut kepada azab Allah. Kita takut kepada coronavirus, kita pakai mask dan sebagainya, alhamdulillah, bagus. Tapi kita tak menutup aurat kita, kita tak pernah takut kan? Kita membuka pakaian kita, mendedahkan aurat kita, rambut kita yang muslimat kan, tak pakai tudung dan sebagainya, kita tak pernah rasa takut. Tetapi bila Allah uji coronavirus, kita mula memakai penutup muka, tapi penutup tudung kita, kita tak pernah pakai. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita takut dengan coronavirus sampai kita duduk rumah, kita sanggup buat grup masak tak jadi hari ini. Kan? Grup Facebook masak apa tak jadi hari ini. Kita ada masa untuk masak-masak, tapi kita tak pernah ada masa untuk Al-Quran. Kita ada masa untuk berchatting-chatting online dan sebagainya, tapi kita tak pernah ada masa untuk chatting dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat.
Solat kan kita bercakap dengan Allah, kita memuji Allah, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah saya berpesan untuk diri saya juga tuan-tuan, saya tegur diri saya juga tuan-tuan dan diri semua, insya-Allah sama-sama kita beramal dengan Al-Quran. Dan juga kita ada masa yang banyak ni tuan-tuan, anak-anak kita ni tuan-tuan ada masa banyak dekat rumah ni tuan-tuan, tak sekolah sampai tahun depan kan. Banyak kalah mengaji tuan-tuan. Kalau kita dekat madrasah tu 1 bulan boleh khatam 2 juzuk hafaz, insya-Allah anak-anak kita cuba khatam 1 bulan ni 1 juzuk, bulan 11 1 juzuk, bulan 12 1 juzuk, bulan 1 1 juzuk, dah dapat 3 juzuk. Alhamdulillah tuan-tuan, sekurang-kurangnya tuan-tuan kita isi masa kita, anak kita dekat rumah dengan Al-Quran, insya-Allah. Main game mainlah, tak ada masalah, tapi lebihkan Al-Quran daripada game. Nak pergi jalan pergilah berjalan, tapi berjalanlah dekat rumah Allah, berjalanlah dekat kuliah-kuliah pengajian ilmu, sebab itulah yang membawa rahmah, sebab itulah yang membawa rezeki kepada kita semua, insya-Allah. Barakallahu fikum, insya-Allah semoga kita semua mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, amin. Semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Semua kita Allah memberi rahmah kepada kampung kita, kepada negeri kita, kepada negara kita dan seluruh umat Islam seluruh alam. Semoga Allah memberi rahmah, perlindungan, petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa jiran-jiran kita, dan dosa seluruh manusia Islam seluruh alam. Dan yang terakhir tuan-tuan, semoga Allah menarik balik penyakit coronavirus ini daripada muka buminya buat selama-lamanya, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa sayyi'il asqam. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah, wa khususan fi hadza qaryah, wa khususan fi hadzi biladina Malaysia ya Allah, wa fi Malaka ya Allah, wa fi kulli zaman wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna sayidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa ilal liqa, sehingga kita bertemu lagi. Wa ma'as salamah, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.